Okey, kamu perlu faham beberapa perkara lah cara kaedah untuk kita merekod maklumat perakaunan dalam perniagaan ni sebenarnya ada dua lah yang ni patut yang cikgu terangkan dulu sebelum ni, dalam kelas sebelum ni. Itu yang pertama kita panggil sebagai perakaunan asas tunai. Yang kedua, kaedah merekod perakaunan ni disebut sebagai kaedah asas akruan. Okay, yang pertama dia nama dia asas tunai. Yang kedua nama dia adalah asas akruan. Jadi yang tajuk ni kamu patutnya boleh mengetahui, boleh menerangkan maksud ni lah, maksud perakaunan asas tunai dan juga asas akruan. Lalu kamu patut boleh menerangkan maksud pelarasan. Yang ketiga, kamu boleh menyenaraikan jenis pelarasan pada tarik imbangan. Dan yang keempat, menerangkan keperluan mengambil kira pelarasan dalam penyediaan penyata kewangan. Okey, kita tengok ya, pengenalan buku teks ni. Disebut sini, asas perakaunan yang digunakan semasa menyediakan penyata kewangan sesebuah perniagaan ialah sama ada kita boleh gunakan asas tunai ataupun perakaunan asas akruan. Okey, jadi yang pertama sekali kita faham maksud perakaunan asas tunai. Okey, perakaunan asas tunai ni dia bermaksud kita hanya mengiktiraf. Di sekitar situ kita hanya mengiktiraf dan kita juga hanya merekod sesuatu urus niaga dan peristiwa hanya apabila tunai telah diterima dan juga dibayar dalam tempoh perakaunan tersebut. Maksudnya di sini, kalau kita dah terima duit, baru kita akan rekod. Kalau kita dah bayar duit, baru kita akan rekod. Jadi dia tidak ada lah macam kita belajar sebelum ni yang kelas hari Ahad tu. Kalau kita kata ada hasil belum terima tu, dia tak ambil kira lah. Dia cuma akan ambil kira yang mana betul-betul duit kita terima dan yang mana-mana duit yang kita dah bayar. Itu yang kita katakan asas tunai. Tunai yang telah diterima ataupun tunai yang telah dibayar, barulah dia akan direkodkan dalam buku-buku perakaunan. Jadi perakaunan asas tunai ni kita kata sebagai dia tiada pelarasan. Kita tak buat apa-apa pelarasan sebab apa? Dia hanya mengambil kira yang tunai sahaja. Duit terima baru rekod. Duit bayar baru rekod. Yang belum terima, yang belum bayar semua tu diabaikan. Okay, jadi itu maksud perakaunan asas tunai. Okay, manakala perakaunan asas akruan ni dia kata apa pula? Perakaunan asas akruan dia kata merupakan perakaunan yang mengiktiraf sesuatu urus niaga dan peristiwa apabila perkara tersebut berlaku dan direkodkan dalam rekod perakaunan berasaskan tempoh urus niaga tersebut berlaku. Yang ni maksud dia, dalam ayat ni dia kata terima ataupun akan terima. Dia kata kita akan iktiraf. Tak semestinya dapat duit. Dia kata kalau dah terima ataupun akan terima pun kita akan rekodkan sebagai peristiwa yang sudah berlaku. Itu kalau hasil lah. Ini kalau hasil. Hasil yang telah diterima ataupun akan terima ataupun yang terima terlebih awal. Begitu juga dengan belanja. Belanja pun maksudnya kita ambil kira lah yang sudah kita bayar ataupun yang kita belum bayar. Jadi yang itu pun kita akan ambil kira sebagai mengiktiraf juga. Dan dia tak semestinya nak tunggu kita bayar guna cash. Yang dah bayar pun memang kita akan iktiraf, yang kita belum bayar pun kita akan iktiraf. Jadi itu yang dikatakan dia mengiktiraf apabila perkara tersebut berlaku. Belanja berlaku, kita iktiraf. Hasil berlaku, kita iktiraf. Tak semestinya melibatkan wang. Nah, kalau kata wang tak terima pun lagi, kita dah iktiraf. Kita kata, ya, itu dah jadi hasil. Ya, itu dah jadi belanja. Walaupun duit belum lagi bertukar tangan. Dia kata, janji, bila perkara itu berlaku, maka kita akan mengiktiraf dia sebagai hasil ataupun belanja. Okay, itu yang dimaksudkan dengan perakaunan asas akruan. Okay, jadi awak boleh tengoklah perbezaan adalah yang tadi saya ulang balik, yang kata asas tunai
hanya akan rekod sebagai belanja ataupun hasil hanya apabila tunai masuk dan tunai keluar, tunai terima dan tunai bayar. Tetapi asas akruan ni dia kata apa? Kita akan rekod dia sebagai hasil ataupun belanja apabila ianya berlaku. Tidak semestinya memerlukan pertukaran wang di antara dua-dua pihak. Berlaku saja, yes itu hasil. Berlaku sahaja, yes itu belanja. Duit tak pindah tangan, tak mengapa lagi. Janji dia sudah berlaku, kita pun akan iktiraf dia sebagai hasil ataupun belanja. Okay, itu yang dari segi maksud perakawanan asas tunai dan juga perakawanan asas akruan. Alright, sekarang ni kita tengok pula contoh. Nah, saya cikgu ni, cikgu ubah sesuai sikit susunan dalam buku teks lah. Tengok contoh satu ni. Ayat dia kata, ayat ni tolong tengok betul-betul lah. Ini contoh satu buku teks, dia kata kadar bayaran yang perlu dijelaskan ialah RM5,000 setahun. Dia kata yang perlu dijelaskan setahun ialah RM5,000. Yang ni kita kata sebagai belanja yang sebenar. Ni yang cikgu pernah sebut kemarin dulu ni. Dia ada istilah sebenar sepatutnya. Yang ni kamu kena faham juga. Dalam ayat tu kamu kena tengok sebenarnya jumlah hasil yang belanja yang sebenar tu berapa. So yang ni ayat dia kata kadar bayaran yang perlu dijelaskan setahun ialah RM5,000. So yang ni adalah kita kata sebagai belanja sebenar ataupun lagi satu kita guna istilah belanja yang sepatutnya kita bayar RM5,000. Okay, itu fahamlah ayat tu. Belanja yang kadar bayaran yang patut kita bayar RM5,000. Okey, yang tu yang pertama, poin yang pertama. Tetapi ayat berikutnya dia kata apa? Tetapi jumlah yang dapat dibayar hanya RM4,000. Yang tu maksudnya yang sudah dibayar lah. Yang ni yang sudah dibayar. Okay, sekarang ni kamu nak tengok dalam dari segi asas tunai dengan asas akruan, berapakah nilai yang kita akan rekod sebagai belanja kadar bayaran. So di sini yang akan ada perbezaan. Sebab tadi kamu tengok di segi maksud, asas tunai kita hanya akan rekod kalau berlaku perpindahan tunai di antara dua-dua pihak. Tetapi asas akruan kata apa? Tunai tak berpindah tangan tak mengapa, janji perkara itu sudah pun berlaku, belanja sudah berlaku ataupun hasil sudah berlaku, kita akan rekodkan walaupun tunai belum berpindah tangan. So dalam ayat ni kamu kena faham lah, yang mana satu yang kita kata angka yang sebenar. So RM5,000 tu angka yang sebenar yang patut kita bayar, tapi yang kita sudah bayar hanya RM4,000. Maka tengok ayat berikutnya pula, mengikut asas tunai, nilai yang akan diiktiraf pada tahun itu hanyalah sebanyak RM4,000 sahaja. So kalau mengikut asas tunai dia kata yang akan jadi belanja hanyalah RM4,000 saja, sebab itu yang kita sudah bayar. Okey, dan itu yang kita sudah bayar, maka yang akan jadi belanja hanyalah RM4,000 saja sekiranya kita menggunakan asas tunai. Jadi kamu tengok yang cikgu tambah ni, lepas lagi cikgu akan bagi kamu salin screenshot kemudian. Pagi ni kamu dengar saja dulu yang cikgu nak terangkan ni. Kita bagi penuh sikit 160%. Kita tengok dari segi catatan dalam ledger. Cikgu dah pecahkan dua di situ, asas tunai dan asas akruan. Kamu tengok dulu yang cikgu nak terangkan untuk asas tunai. Dalam ayat di atas dia kata bayaran yang kita dah buat RM4,000. So mungkin kita tulis sini bank. Ini akaun belanja. Saya tulis huruf dulu. Macam selalu kita buat dalam kelas. Ini kadar bayaran ni tambah belanja. Akaun belanja bila berlaku akan didebitkan. Jadi kita buat catatan, maksudnya yang kita sudah bayar ada sebanyak RM4,000. Okay, itu yang kita sudah bayar lah, mengikut ayat yang saya warnakan kuning di atas tu. Kita pun rekod dalam ledger dia ada RM4,000 sebelah debit. Okay, itu akaun kadar bayaran yang dah dibayar. Okay, tengok tadi yang ayat yang saya buat warna hijau tu. Mengikut asas tunai, nilai yang akan diiktiraf pada tahun itu adalah RM4,000 sahaja. Jadi, kalau kata kamu gunakan asas tunai, kamu nak buat penyata kewangan, berapakah belanja yang kamu akan masukkan dalam akaun untung rugi. Jadi, kamu dah tengok maksud, asas tunai kata, yang akan jadi belanja ataupun hasil hanyalah yang kita sudah bayar ataupun yang kita sudah terima tunai.
Jadi dalam asas tunai yang kita akan catat sebagai belanja itu kadar bayaran berapa ringgit? Berapa ringgit kelas? Nak masukkan dalam akaun untung rugi ni. Berapa ringgit? Siapa nak cuba jawab? Jawapan dah ada kat atas tu. Saja nak dengar kamu bercakap begini. Tu yang hijau tu yang akan dikira sebagai belanja adalah 4,000 sahaja. Jadi kalau kata kita tengok balik catatan ni, kamu kena tutup dulu akaun kadar bayaran. Ini cikgu guna pen ni, pen hitam ni, kita akan tulis sini akaun untung rugi. Ini kita dah buat skip minggu pada hari Ahad tu, RM4,000. Kita akan tutup akaun belanja tersebut dan kita akan masukkan dalam akaun untung rugi nilai belanja adalah RM4,000. Itu yang katakan asas tunai, kita hanya rekodkan belanja 4,000 setakat mana yang kita sudah bayar sahaja. Kalau kita tengok balik soalan tadi, kita sudah bayar 4,000, maka mengikut asas tunai yang akan jadi belanja pun hanyalah RM4,000 sahaja. Boleh faham takat tu? Okey ya. Tu kita tengok pula yang kata asas akruan ni. Tengok perenggan ni bawah tu. Mengikut asas akruan, belanja sebenar untuk suatu tempoh ialah belanja yang diiktiraf. Oleh yang demikian, kadar bayaran yang diiktiraf ialah RM5,000. Itu yang kata, yang kaedah akruan tu kita kena tengok angka yang sebenar dan juga sepatutnya itu 5,000. Yang ni yang kata asas akruan. Asas akruan dia akan ambil kira 5,000 sebagai belanja sebenar yang akan kita rekod sebagai belanja. Walaupun kita hanya bayar 4,000 sahaja, kita ada lagi 1,000 kan, kalau ikut tak bayar. Patut kita bayar 5,000. So kita faham macam ni lah. Kita bayar dah 4,000. Okey, tapi kita ada lagi 1,000 yang kita belum bayar sebenarnya kan. Tapi mengikut asas akruan, kita kena declare belanja sebanyak RM5,000. Sebab itu yang sudah pun berlaku. Okay, jadi kalau kita tengok dari segi ledger, okay, ledger ni pun samalah. Dia belanja bertambah akan kita debitkan. So, kita pun catatlah dulu. Bank, mula-mula macam biasalah kita catat yang kita sudah bayar. Bank RM4,000. Kan, kamu ingat balik dengan catatan bergu kan? Kalau kita dah bayar, kita akan buat debit kadar bayaran RM4,000. Kalau kita bayar guna cek, kita akan kredit bank RM4,000. Yang ni catatan bergu yang waktu kita bayar. So, dalam ledger, kalau kamu tengok balik, setakat sekarang ni, yang cik guna pen biru, dua-dua kaedah sama lah kan. Tadi pun dalam akaun kadar bayaran asas tunai ada debit bank RM4,000. Dalam akaun kadar bayaran asas akruan pun ada debit bank sebanyak RM4,000. Yang tu dari segi yang pertama, yang tu semua kaedah sama. Cuma untuk kadar bayaran asas akruan ni, dia ada satu langkah tambahan yang disebut sebagai pelarasan. Jadi mana nampak kamu buat, kamu tengok kat bawah ni, cikgu dah tambah satu ledger yang baru, nama dia kadar bayaran belum bayar. Sebab apa nama dia belum bayar? Sebab tengok balik ayat kat atas tu, RM1,000 yang kita ada baki tak bayar tu, nama dia belum bayar lah. Kadar bayaran yang belum kita bayar yang cikgu warnakan kuning sekarang ni. Jadi kita akan buka ledger baru, nama dia kadar bayaran belum bayar. Sebab kita ada hutang dengan syarikat tu lah, dengan syarikat yang kita perlu bayar tu sebanyak RM1,000. Kita buka nama akaun baru, nama dia kadar bayaran belum bayar yang kita akan panggil sebagai catatan pelarasan. Okay, tadi kamu tengok kita akan iktiraf belanja kalau ikut asas akruan ni sebanyak RM5,000 kan. Soalan kata RM5,000. Dia maksud dia, kita kena tambah lagi dalam ledger kadar bayaran ni lagi RM1,000. So, kamu akan debitkan lagi sebanyak RM1,000. Nampak yang tu kita panggil sebagai catatan pelarasan. Kita dah bayar RM4,000. Tapi belanja sebenarnya RM5,000 kan. So, kamu kena bagi jadi akaun kadar bayaran tu jumlah dia sebanyak RM5,000. Bermaksud, kamu akan tambah lagi RM4,000 yang memang ada dah. Kamu kena tambah lagi RM1,000. Jadi, yang ni yang kita kata sebagai
catatan pelarasan. Jadi kamu akan buka bergu dia, siapa dia? Yang bawah tu lah. Kita akan tulis kat sini, kadar bayaran belum bayar. Nampak tak sekarang ni berapa ribu dah ada dalam akaun kadar bayaran? Kamu dah ada 5,000 lah, iaitu angka lama 4,000 yang kita sudah bayar. Dan kita akan tambah dengan RM1,000 yang kita buat catatan pelarasan. Maka sekarang kamu dapat jumlahnya sebanyak RM5,000. Sama seperti yang kita kata belanja sebenar tadi. So, catatan yang kedua kena buat dalam ledger baru tu lah. So, bergu macam biasa lah. Sini kamu dah debit. Bermaksud dalam akaun kadar bayaran belum bayar, kamu akan bergukan. So, ini kamu pun kredit lah RM1,000. Okey, kamu pun tulis sini kadar bayaran. Nah, yang ni yang kita panggil sebagai catatan pelarasan. Nampak tak? Nah, sekarang ni itu yang cikgu patut terang kat kamu hari tu bagi nampak perbezaan. Pasal apa kita kena buat pelarasan? Sebab kita menggunakan asas akruan, iaitu kita merekod, mengiktiraf hasil dan belanja yang sebenar apabila ia berlaku. Duit tak bertukar tangan lagi, tak mengapa. So, kalau kamu faham situasi kita sekarang ni, yang duit yang dah berpindah tangan berapa ribu? Yang kita dah bayar berapa ribu? Yang kita dah bayar 4,000 kan? Yang kita belum bayar, yang belum lagi berpindah tangan berapa ribu? Duit yang belum 1,000 kan? Duit yang belum berpindah tangan 1,000. Jadi yang kita 1,000 tu lah, dia sudah berlaku sebenarnya. Cuma duit kita tak bayar lagi. So, dalam asas akruan kata, walaupun duit tu kita tak bayar lagi, kita tetap kena anggap dia sebagai belanja. Sebab dia sudah pun berlaku dalam tempoh yang sekarang ni. Jadi sebab tu kita tengok, dalam asas tunai kita cuma ada RM4,000 saja jumlah dalam akaun kadar bayaran. Tetapi, mengikut asas akruan sekarang ni kamu ada berapa ringgit? 4,000 tambah 1,000 sekarang ni, jumlah belanja kamu dah menjadi RM5,000. Jadi kita akan tulis kat sini akaun untung rugi sebanyak RM5,000. Jadi kalau kita tengok comparison, so saya turun bawah, kamu compare dengan yang tadi. Tadi kita hanya anggap belanja sebanyak RM4,000 saja. Tetapi sekarang ni dalam asas akruan, kamu akan rekod kadar bayaran sebanyak RM5,000. Nampak beza dia. So, yang ni kita buatlah, kalau kita nak buat pengiraan, RM4,000 yang kita sudah bayar, kita akan tambah dengan RM1,000 yang kita belum bayar. Itu yang kata pelarasan, yang kita akan katakan sebagai asas akruan. RM1,000 tu yang membezakan di segi mengiktiraf belanja. Yang tadi sebelah kiri, masuk RM4,000 saja. Yang kita dah bayar, sahaja kita rekod sebagai belanja. Tetapi dalam asas akruan, kita kena ambil kira yang sudah bayar dan yang kita belum bayar. Maka belanja kita menjadi RM5,000. Lebih tinggi daripada yang asas tunai tadi. Okey, nampak tak? Itu perbezaan antara asas tunai dengan asas akruan. Lagi satu perkara yang berbeza, tengok di sini. Tadi kita buat asas tunai, kita cuma ada akaun kadar bayaran sahaja. Sekarang ni kalau kamu tengok asas akruan, kamu ada dua ledger. Iaitu kadar bayaran dan kadar bayaran belum bayar. Nampak nama dia? Kadar bayaran belum bayar. Belum bayar ni agak-agak apa dia punya sifat? Kadar bayaran belum bayar ni apa dia punya sifat? Dia adalah liability. So, cikgu tambah huruf ni tambah L. Kadar bayaran belum bayar ni nama dia bukan macam apa? Macam akaun belum bayar kan? So, dia adalah liability. Kita hutang dengan pihak luar. Maka lagi satu yang berbeza di sini, dalam penyata kedudukan kewangan, untuk asas akruan, kita akan ada satu liability semasa. Nama dia adalah kadar bayaran belum bayar. Itu kita akan rekod, kita ada hutang sebanyak RM1,000. Nampak? Itu beza dah. Untuk kaedah asas tunai tadi, kita tak akan rekod liability tersebut. Tak ada. Kita cuma anggap belanja RM4,000, kita tak rekodkan yang hutang yang berlaku tu. Tapi kalau ikut asas akruan, kita akan ada dua perkara kamu kena faham. Belanja, yang pertama belanja tadi kita kena ambil kira yang kita sudah bayar dan yang kita belum bayar, maka dia menjadi RM5,000 belanja. Dan yang kedua, kita akan ada rekodkan liability semasa sebanyak RM1,000, iaitu jumlah yang
kita hutang kepada pihak pembekal, itulah pembekal kadar bayaran tu. Okey, nampak tak perbezaan dia lah? So, yang ni sekarang ni cikgu nak tengok balik objektif tadi. Okey, kenapa kita kena buat pelarasan? Kan, menerangkan keperluan mengambil kira pelarasan. Kenapa kita kena buat pelarasan? Apa berlaku kalau katalah kamu tak buat pelarasan? Macam kita tengok contoh yang kamu nampak ni. Apa berlaku kalau katalah kamu sebagai accountant perniagaan, kamu tak buat pelarasan? Apa jadi kepada belanja kamu? Belanja kamu terlebih ke terkurang? Okay, kamu tengok situasi yang cikgu tunjuk kat skrin tu. Kalau katalah kamu tak buat pelarasan, apa kesan kepada belanja kamu? Kamu tengoklah yang asal tunai tu seolah-olah kalau kita tak buat pelarasan lah. Kalau kita tak buat pelarasan, belanja kita akan terkurang catat. Nah, kita akan terkurang catat nilai belanja kita. Kalau ikut contoh ni lah, kita akan terkurang catat belanja kita. Maksudnya, kita tidak merekod belanja yang sebenar. Itu kena faham benda ni, pelarasan ni. Kalau kita tak buat pelarasan, bermaksud belanja atau hasil yang kita akan rekod dalam akaun rugi bukannya belanja yang sebenar. Itu kesan yang pertama kamu kena faham. If you don't do the adjustment, meaning that belanja dan hasil yang kamu rekod bukanlah belanja dan hasil yang sebenar. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu tak akan rekod sama ada kamu ada hutang tambahan ataupun kamu ada aset tambahan. Nah, tu macam dalam PKK tu. Kamu tak akan rekod liability. Dalam contoh ni, kamu tak akan rekod liability kalau kamu tidak menyediakan pelarasan. Maka kamu terlupa kamu ada hutang. Okeylah, itu yang kesan yang kamu kena faham dari segi mengapa kita perlu buat pelarasan. Okey, setakat cikgu terang contoh satu ni, kamu boleh follow dah. Sekejap lagi cikgu akan screenshot, kamu salin lah. Okey, terima kasih kerana bagi respon. Okey, ni kita tengok jadual ni lah. Perbezaan antara asas tunai dengan asas akuran ni pun daripada muka surat yang sama. So, kita tengok dari segi yang pertama, kategori hasil. Asas tunai direkodkan apabila tunai diterima. Dan kita sembang awal-awal tadi kan, tunai terima baru kita rekod hasil. Begitu juga dengan belanja. Direkod apabila belanja kita sudah bayar. Yang tu kata asas tunai. Tapi tengok di lajur asas akuran. Hasil direkod tempoh diperoleh. Maksudnya apabila dia berlaku lah. Apabila hasil berlaku, kita akan rekod sebagai hasil. Tak kira lah duit terima ke belum. Berlaku saja, yes, iktiraf hasil. Begitu juga dengan belanja. Apabila dia berlaku, kita terus iktiraf belanja. Itu kata direkodkan dalam tempoh dibelanjakan ataupun digunakan. Tak semestinya kita dah bayar. Berlaku saja, rekod belanja. Okey, itu dari segi hasil dan belanja, dari segi merekod, mengiktiraf. Asas tunai, when you exchange cash, baru kita rekod. Tapi asas akuran, when it happen, terus kita akan iktiraf sebagai hasil ataupun belanja. Okey, yang kedua tengok pula dari segi aset. Nah, yang ni kita akan banyak lagi, ada 4 perkara ni. Aset dan liability ni. Kalau kamu dah tengok soalan yang kamu ambil, kamu akan ada 4 pelarasan yang tajuk ni. Hasil belum terima, belanja prabayar. Hasil belum terperoleh dengan belanja belum bayar. So, asas tunai yang cikgu tunjuk tadi lah, yang PKK tadi. Yang PKK tadi ni, cikgu buat dash tu kan. Dia tak terlibat. So, yang ni dia tak peduli. Aku tak ambil kisah langsung yang tu. Lantak pilah kalau asas tunai. Tapi, kalau kita sebagai asas akuran, kita akan rekod sebagai aset. 2 perkara ni kita akan rekod sebagai aset. Yang 2 perkara ni pula kita akan rekod sebagai liability. Sekejap lagi cikgu terang lah pasal apa yang tu aset, pasal apa yang tu liability. Okay, dari segi pengiraan untung bersih. Okay, rumus dia, hasil yang kita terima tolak belanja dibayar kalau kita guna asas tunai. Tetapi untuk asas akuran yang penting kat sini, hasil sebenar tolak dengan belanja sebenar. Maka untung kita lebih menggambarkan prestasi yang sebenar. Sebab kita ambil kira kesemuanya sekali. Bayar ke tak bayar ke, terima ke tak terima lagi. Kita ambil kira juga, bermaksud kita punya untung bersih lebih tepat. Lebih tepat berbanding kaedah asas tunai. Okeylah, yang tu yang kamu kena faham, perbezaan antara asas tunai dan asas akuruan. Okey, setakat tu boleh follow. Yang ni yang patut cikgu explain kelas kita yang sebelum ni. Ni cikgu pergi redah terus masuk. Apa yang pertama dengan kamu pun tengah tengok apa dia ni.
Alright, cikgu minta maaf lah, itulah cikgu punya kelemahan lah. Sebab lama dah tinggal tajuk ni, nak refresh balik baru cikgu pun duduk fikir balik apa seperti yang cikgu terangkan kat kamu dulu. Okey lah, setakat ni, boleh follow yang ni. Bagi faham yang ni dulu. Siapa nak buat pelarasan? Apa beza, apa maksud asas akuran? Jadi yang kita nak guna yang mana ni? Kaedah mana ni? Yang kamu duk belajar dalam bab 1, bab 2 ada apa? Ada pada badan perakaunan kan? MASB, MIA, apa semua kan? Mereka guna yang mana ni? Berguna asas tunai ke asas akuran? Kita akan gunakan asas akuran. Dulu kalau kita guna asas tunai, kita tak belajar bab 8 ni. Sebab tu kita akan gunakan asas akuran. Okeylah, yang tu cikgu rasa dah jelas kot no, tajuk tu, asas tunai dengan asas akuran. Okey, kita tengok yang nota yang cikgu bagi kat dalam grup kemarin tu, yang cikgu minta kamu print kalau ada printer, ataupun kalau tak ada printer just baca dulu. Okey, yang ni yang cikgu dah tunjuk hari tu, tapi cikgu ubah sesuai sikit. Cikgu buang yang tahun 2020 yang sebelum tu. Sebab yang kamu form 4, kamu hanya akan belajar pelarasan yang tahun selepas. Okey, so tengok balik. Tadi kita dah bincangkan apa tujuan kita buat pelarasan. Kita nak mengira untuk tahun semasa hasil dan belanja yang sebenar. Itu matlamat kita. Kita nak mengira hasil dan belanja yang sebenar. Itu tujuan kita buat pelarasan. Jadi bila kita kena buat pelarasan, tengok situ. Untuk menentukan hasil dan belanja yang sepatutnya sebenar untuk tahun semasa, hasil dan belanja untuk tahun berikutnya akan dibuat pelarasan sekiranya diterima atau dibayar dalam tahun semasa. Kadang-kadang kita akan dapati berlaku situasi di mana hasil ataupun belanja tahun 2022 yang tahun depan ni konon-konon lah, kita akan bayar ataupun kita akan terima dalam tahun semasa. Kadang-kadang berlaku dah di alam sebenar. Hasil 2022 dengan belanja 2022, kadang-kadang kita akan terima juga dalam tahun semasa. Okay, begitu juga dari segi belanja yang kita kena bayar. Kadang-kadang kita tak bayar lagi. Okey, so kita tengok balik. Tadi kamu dah tengok maksud iktiraf kan? Iktiraf tak iktiraf. Okey, tengok ni maksud hasil belanja ni iktiraf. Okey, apa maksud iktiraf? Hasil atau belanja yang perlu dibuat pelarasan akan direkod sebagai hasil atau belanja tahun semasa. Itu maksud iktiraf. Okey, maksud iktiraf. Tadilah yang kata sebenar tu. Okey, hasil atau belanja ditambah dengan maklumat pelarasan. Itu kata-kata iktiraf. Kita akan rekod dia sebagai hasil atau belanja dalam tahun semasa. So, itu bermaksud kita iktiraf. Okey, kalau kata-kata kita tidak iktiraf, bermaksud kita tidak rekod sebagai hasil atau belanja dalam tahun semasa. Yang tadi iktiraf, kita akan rekod hasil belanja itu sebagai hasil belanja tahun semasa. Tetapi kalau kata kita tak iktiraf, kita tidak akan rekod dia sebagai hasil belanja tahun semasa. Jadi kalau kata kita sebut iktiraf, bermaksud hasil belanja itu akan ditambah. Itu maksud iktiraf. Hasil dan belanja kita akan tambah dengan pelarasan. Itu maksud iktiraf. Hasil atau belanja semakin meningkat. Tetapi kalau kata kita tidak iktiraf, bermaksud hasil atau belanja itu kita akan tolak. Jadi dia akan berkurang dengan maklumat pelarasan. Itu maksud iktiraf dengan tidak iktiraf. Iktiraf means kita akan tambah. Hasil makin banyak, belanja pun makin banyak. Tapi kalau kata kita tidak iktiraf, bermaksud kita akan tolak. Hasil makin kecil, belanja pun makin kecil. Sebab itu maksud tidak iktiraf. Okey, yang mana yang kita nak iktiraf? Okey, yang kita akan iktiraf, yang dua ni. Yang kita akan iktiraf adalah hasil belum terima dan belanja belum bayar. Yang kita akan iktiraf sebagai hasil atau belanja tahun semasa. Yang kita tak akan iktiraf sebagai hasil atau belanja tahun semasa ialah hasil belum terperoleh dan juga belanja prabayar. Okey, kenapa kita iktiraf yang dua di atas? Kenapa kita tidak iktiraf yang dua di bawah? Okey, kenapa? Itu pun kamu kena tahu. Kenapa kamu iktiraf dua yang atas? Kenapa kamu tidak iktiraf dua yang bawah tu? Okey, sekarang ni kita tengok di tepi ni pula. Okey, cikgu akan terang dari segi maksud satu persatu dulu yang ni. Okey, kamu tengok.
Gambar rajah ni kawan rasa macam dah pernah tengok kan, cikgu dah tunjuk sekali hari tu. So kita dah ulang balik semua. So pelarasan yang pertama yang kamu kena faham adalah hasil belum terperoleh. Okey, hasil belum terperoleh. Apa maksud belum terperoleh? So dari sini kita boleh kata sebagai belum diiktiraf. Ataupun kita kata belum, kita kata belum boleh diiktiraf. Kita kata belum boleh diiktiraf. Okay, pasal apa belum boleh diiktiraf ni? Tengok di segi ayat tu. Hasil belum terperoleh bermaksud dia adalah hasil untuk tempoh akan datang tetapi telah diterima dalam tempoh semasa. Itu cara nak baca cikgu buat arrow tu. Hasil belum terperoleh ialah hasil untuk tempoh akan datang tetapi telah diterima dalam tempoh semasa. Dia orang faham tak maksud dia? Katakan tempoh semasa ni kita sekarang berada dalam tempoh 2021. Kita sekarang berada dalam tahun 2021. Tempoh akan datang adalah 2022. Okey, jadi kenapa tak boleh diiktiraf? Okey, tadi awak tengok maksud asal akruan ni apa dia kata? Kita nak kena rekod hasil dan belanja sebenar untuk bila? Untuk tahun semasa. Tengok yang cikgu buat raja kecil kat atas tu. Kenapa kita buat pelarasan? Kita nak kira hasil dan belanja sebenar untuk bila? Untuk tahun semasa. Okey, yang tu kena clear nah. Okey, tengok balik hasil belum terperoleh. Kenapa dia belum boleh diiktiraf? Hasil untuk tempoh akan datang. Duit tu, tengok cikgu buat kedudukan duit tu. Cikgu letak kedudukan duit tu di dalam tahun akan datang, 2022. Yang tu maksud dia duit hasil akan datang. Tapi kita dah dapat dalam tahun semasa. Bermaksud yang tu bukan hasil tahun semasa. Jadi sebab tu kita kata dia belum boleh diiktiraf. Nampak tak? Faham tak maksud cikgu? Dia hasil untuk tempoh akan datang. Tapi kita dapat dah sekarang ni. Disebabkan dia tu duit untuk tempoh akan datang, maka kita tak boleh lagi iktiraf dia sebagai hasil. Jadi awak nampak lah yang mana gambar duit berada di luar tempoh semasa bermaksud dia tidak diiktiraf sebagai hasil. So mungkin kamu tengok ni, kita boleh tulis ni dia tak iktiraf. Dia belum lagi diiktiraf sebab dia adalah hasil tahun akan datang. Nanti boleh faham yang tu? Yang pertama tu hasil belum terperoleh. Kenapa kita kata dia belum boleh diiktiraf? Kalau kamu tengok balik carta jadual yang kat atas tadi ni, kan tidak iktiraf, cikgu tulis. Tidak iktiraf salah satunya adalah hasil belum terperoleh. Dia tidak direkod sebagai hasil atau belanja tahun semasa. Tidak iktiraf. Jadi antaranya adalah hasil belum terperoleh. Kenapa tak boleh iktiraf? Tengok balik rajah tadi. Kedudukan duit tu cikgu sengaja letak. Dia berada di tempoh yang akan datang. Maka dia tak boleh lagi iktiraf sebab apa? Dia bukan hasil tahun semasa. Dia hasil tahun depan. Maka dia tidak boleh diiktiraf sebagai hasil. Okey, yang tu harap-harap jelaslah. Okey, dan itu dari segi maksud secara mudah, secara ringkas, hasil belum terperoleh. Okey, yang kedua yang kamu akan belajar nanti adalah hasil belum terima. Ini cara nak baca dia. Hasil belum terima adalah hasil untuk tempoh semasa tetapi belum diterima dalam tempoh semasa. Okey, dia buat tengok. Tempoh semasa kita 2021 2022. Jadi tidak terlibat langsunglah dengan tempoh akan datang sebab gambar raja kita semua berlaku dalam tempoh semasa. Okey, dia buat tengok ayat dah. Hasil untuk tempoh semasa tetapi kita tak dapat lagi duit tu. Okey, dia buat tengok gambar duit tu cikgu letak kat mana? Gambar duit tu cikgu letak di dalam tempoh semasa. Jadi yang ni kamu nak iktiraf ke tak iktiraf hasil tersebut?
Yang ni, kamu nak iktiraf ke kamu tak iktiraf? Siapa nak cuba jawab? Iktiraf. Okey, betul. Kita akan iktiraf. This is our hasil for this year. Ini adalah hasil tahun ni. Walaupun duit tak dapat lagi, disebabkan dia berlaku dalam tempoh semasa, kita akan iktiraf. So, kalau kamu tengok balik ke atas tadi, yang cikgu buat iktiraf tu, salah satu item yang kita akan iktiraf sebagai hasil tahun semasa adalah hasil belum terima. Okay, sebab dia adalah hasil tahun sekarang ni. So, kamu tengoklah gambar ni. Duit tu cikgu letak dalam tahun semasa, maka kita akan iktiraf sebagai hasil walaupun duit itu kita belum terima. Sebab apa? Sebab hasil sudah pun berlaku. Nah, itu konsep Al-Quran tadi tu. Hasil dah berlaku, iktiraf walaupun duit tak terima lagi. Okay, compare dengan yang tadi ni, kalau kamu compare dua-dua tadi, dua-dua ni di bawah kategori hasil lah. Tapi seorang tu dia duit tahun depan. Duit tahun depan tak iktiraf. Duit tahun ni kita iktiraf. Okay, itu perbandingan antara dua-dua adalah hasil belum terperoleh dengan hasil belum terima. Kenapa satu tak iktiraf? Kenapa satu lagi kita iktiraf? Okay, yang ketiga yang kamu akan belajar nanti adalah belanja prabayar. Okay, macam mana nak baca ayat ni? Belanja prabayar. Belanja untuk tempoh akan datang. Belanja prabayar ialah belanja untuk tempoh akan datang tetapi telah dibayar dalam tempoh semasa. Okay, tahun semasa 2021, tahun depan 2022. Okay, ini faham maksud dia. Duit belanja untuk tahun depan, duit belanja untuk tempoh akan datang, duit belanja untuk tempoh akan datang, tempoh akan datang, belanja tahun depan, tetapi kita dah bayar dalam tempoh semasa. Maka persoalan yang kamu patut tanya, kita nak iktiraf sebagai belanja semasa ke tidak? Okay, ni macam mana? Ni, siapa nak jawab? Iktiraf or not? Minta seorang jawab yang ni. Belanja prabayar ni, RM50 tu nak iktiraf ke tidak sebagai belanja tahun semasa? Tengok gambar duit tu. Dia duduk di mana? Tak iktiraf. Okey, betul. Terima kasih. Yang ni kita tak iktiraf. Sebab apa tak iktiraf? Sebab dia adalah belanja tahun depan. Dia bukan belanja tahun semasa. Cuma kita bayar awal. Nah, dia belanja yang belanja tahun depan, tapi kita bayar awal dalam tahun ni. So, dari segi asas Al-Quran, kita belum boleh lagi iktiraf dia sebagai belanja tahun semasa sebab dia untuk tahun hadapan. Cuma kita yang bayar awal. Nah, ini kamu memang selalu buat benda ni. Siapa-siapa antara kamu yang menggunakan perkhidmatan telefon bimbit prabayar, nah inilah yang disebut sebagai belanja prabayar. Kamu bayar dulu awal-awal, tapi kamu tak guna lagi kan? Nah, itu maksud belanja prabayar, bayar awal. Tapi tak guna lagi. Kerana itu belanja prabayar. So, kita tak iktiraf. So, kalau kamu tengok balik ke atas tadi, yang cikgu tulis tu, antara yang kita tak iktiraf sebagai belanja adalah belanja prabayar. Itu yang kita tak iktiraf. Sebab apa tak iktiraf? Sebab dia adalah belanja untuk tahun akan datang. So, kita tak iktiraf sebagai belanja. Tapi dah bayar dah. Tapi tak boleh iktiraf lagi. Itu kata kita iktiraf ikut bila belanja itu berlaku. So, kalau belanja tahun depan, walaupun dah bayar tahun ni, tak boleh lagi iktiraf buat sementara waktu. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, kita ada nama dia belanja belum bayar. Okey, belanja belum bayar ni nak baca ayat ni macam mana? Belanja belum bayar ialah belanja untuk tempoh semasa. Okey, dia untuk tempoh semasa. Tetapi kita belum dibayar dalam tempoh semasa. Belanja tahun ni, kita pun dah guna dah belanja tu, sedap baik punya duk guna dah. Masih guna dah belanja tu, tapi kita tak buat lagi bayaran. Okey, yang ni, iktiraf ke tak iktiraf? Tengok kedudukan duit tu.
Yang ni kita akan iktiraf ke tidak sebagai belanja tahun semasa? Iktiraf. Okey, betul. Yang ni kita akan iktiraf. Thank you, Senang. Yang ni kita akan iktiraf sebagai belanja tahun semasa. Sebab dia belanja yang sudah berlaku dalam tahun ni, cuma kita sahaja yang belum buat bayaran. Maka di segi konsep akruan, kita kena iktiraf. Yang ni yang macam contoh awal tadi lah, yang kita buat kadar bayaran belum bayar tu. Yang ni kita kena iktiraf sebagai belanja. Sebab dia belanja yang sudah berlaku, cuma kita saja belum bayar lagi. So kalau kita tengok lihat atas tadi, yang terakhir itulah antara yang kita akan iktiraf sebagai hasil belanja adalah belanja belum bayar. Okey, itu dari segi pengiktirafan. Siapa yang nak iktiraf, siapa yang tidak boleh lagi diiktiraf. So tinggallah hasil belum terperoleh tu hasil tahun depan. Tidak boleh lagi iktiraf. Tak iktiraf buat sementara waktu. Kita kena tolak dulu hasil tersebut. Walaupun kita dah terima, kita kena tolak buat sementara waktu. Sebab apa? Tak boleh iktiraf. Okay, yang kedua, kita ada hasil belum terima. Yang ni kita akan iktiraf. Hasil tahun semasa, cuma duit tak dapat lagi. But still kita kena iktiraf. Sebab apa? Sebab dia hasil tahun semasa. Okay, yang ketiga, belanja prabayar. Belanja prabayar tak boleh iktiraf sebagai belanja tahun semasa. Sebab dia belanja tahun depan. Walaupun kita dah bayar dalam tahun semasa, tapi disebabkan dia belanja tahun depan, maka kita kena tolak buat sementara waktu. Tak boleh lagi iktiraf buat sementara waktu sebagai belanja. Yang keempat, kita ada belanja belum bayar. Belanja tahun semasa yang kita belum bayar lagi, still kita kena iktiraf. Sebab apa? Dia belanja tahun semasa. Okay, yang itu 4 perkara yang kamu kena faham dari segi iktiraf dengan tak iktiraf. Yang tu yang kita maksudkan sebagai pelarasan. Iktiraf tak iktiraf tu, siapa yang kita nak tambah, siapa yang kita nak tolak. Macam cikgu buat ayat atas ni lah tadi. Yang akan kita iktiraf, kita akan tambah. Yang kita tidak iktiraf, kita akan tolak. Bermaksud yang iktiraf, hasil akan meningkat, belanja pun akan meningkat. Yang tidak iktiraf, hasil akan berkurang, belanja akan berkurang. Kita tengok secara ringkas dulu ini dari segi apa ledger-ledger ni. Okay, yang pertama tadi kita tengok hasil belum terperoleh. Tadi kamu dah faham dari segi maksud dia. Hasil belum terperoleh ni adalah hasil tempoh akan datang. So kalau dari segi ledger lah secara ringkasnya, kita tengok dari segi ledger secara ringkas. Hanya tu yang kamu kena faham tu. Hasil belum terperoleh tadi kita tidak iktiraf. Ni saya tertinggal ayat ni. Yang ni kita tak iktiraf. Kita tidak iktiraf. Jadi bila kita tidak iktiraf, bermaksud hasil kita akan tolak. Nampak tak hasil tolak? Cikgu buat tolak H. Hasil belum terperoleh, cikgu buat situ tolak H. Sebab apa tolak H? Sebab kita tidak iktiraf. Okay, dan pada masa sama dia akan berlaku tambah L. Kita akan ada liability yang baru. Okay, itu hasil belum terperoleh secara ringkas lah. Sekali kita akan buat soalan, kamu akan lebih nampak lagi. Okay, yang kedua tadi kita ada hasil belum terima. Hasil belum terima, tadi kita dah tengok dia akan iktiraf. So bila iktiraf, kita akan tambah hasil. So nampak? Tambah H. Okay, hasil belum terima, kita akan tambah H. Dan yang kedua akan wujud aset. Akan wujud aset. Yang ketiga kita ada tadi belanja prabayar. Yang ni tadi saya tak tulis ni, yang ni kita tak iktiraf. Kan tadi kita lihat tadi ni kita tak iktiraf. Sebab dia belanja tahun depan, so kita tak iktiraf. So tengok dari segi pelarasan kat atas. Belanja kita akan tolak B. Belanja prabayar kita akan tolak B. Dan kita akan tambah aset. Belanja prabayar itu aset. Dan yang keempat, tadi kita ada belanja belum bayar. Yang ni kita akan iktiraf. Jadi kita tengok di atas tu, tambah B. Belanja akan makin banyak. Dan pada masa yang sama, kita akan ada liability. Sebab kita berhutang. Okey, yang ni yang cikgu akan explain sekarang. Kenapa yang empat-empat itu ada yang menjadi aset, ada yang menjadi liability.
Okey, tengok jadual ni dulu. Okey, tadi kita dah tengok dari segi iktiraf. Okey, cikgu tunjuk ni dulu kat kamu. Okey, yang pertama kita tengok akaun ontologi dulu. Kenapa ada yang tambah, kenapa ada yang tolak. Ini pun saya rasa kamu dah patut faham lah. Siapa yang kita iktiraf, kita akan tambah. Siapa yang kita tidak iktiraf, kita akan tolak. So dari segi akaun ontologi, tengok balik tadi. Tambah hasil. Hasil dalam angka imbangan duga, kamu akan tambah dengan hasil belum terima. Jadi kita tengok kan hasil belum terima, kita akan iktiraf. Tengok balik rajah tepi ni. Nampak kan tadi yang cikgu tunjuk ni. Hasil belum terima, kita dah kata tadi kita akan iktiraf. Jadi tengok balik jadual akaun ontologi ni. Sebab tu hasil belum terima, kita akan tambah. Ni cikgu color kuning ni. Kenapa kita tambah? Sebab kita iktiraf. Okey, hasil imbangan duga, kita akan tolak dengan hasil belum terperoleh. Kenapa kita tolak? Sebab tadi kita dah lihat. Cikgu tunjuk balik gambar tepi ni. Hasil belum terperoleh, kita tidak iktiraf. Maka bila kita buat akaun ontologi, hasil dalam imbangan duga, kat sini kita akan tolak dengan hasil belum terperoleh. Hasil akan berkurang. Yang tadi ni, hasil belum terima akan menyebabkan hasil kita bertambah. Tapi hasil belum terperoleh akan menyebabkan hasil kita berkurang sebab kita tidak iktiraf. Okay, bagaimana pula dengan belanja? Kita tengok pula bahagian tolak belanja. Belanja imbangan duga kita akan tambah dengan belanja belum bayar. Kenapa tambah? Okay, kita tengok balik gambar tadi. Belanja belum bayar, kita akan iktiraf. Kita akan iktiraf sebagai belanja. Sebab tu dalam buat akaun ontologi, kita akan tambah. Belanja imbangan duga, kita akan tambah dengan belanja belum bayar jika ada pelarasan. Jadi bermaksud belanja kita akan meningkat. Okay, yang berikutnya, yang last tu, belanja imbangan duga kita akan tolak dengan belanja prabayar. Kenapa kita nak kena tolak? Sebab, tengok lagi jadual tadi, belanja prabayar kita tidak iktiraf. Dia belanja tahun depan. Sebab tu bila kita buat akaun ontologi, kita kena tolak sebab kita tidak iktiraf, bermaksud belanja kita akan menjadi semakin mengecil. Okay, jadi tengok yang cikgu buat huraian kat bawah tu. Yang ada operasi tambah dan tolak tu yang kita panggil sebagai pelarasan. Operasi tambah bermaksud hasil atau belanja diiktiraf sebagai hasil atau belanja tahun semasa. Manakala yang kita tolak bermaksud dia tidak diiktiraf sebagai hasil atau belanja tahun semasa. Okey, yang tu dari segi akaun ontologi lah, sebab dia ada kesan ke atas belanja dan hasil. Ada belanja makin kecil, ada belanja makin besar, ada hasil makin kecil, ada hasil yang makin besar. Okey, tadi kamu tengok kotak-kotak ni cikgu buat tadi ada tambah L, ada tambah A. So pasal apa ada yang jadi aset, pasal apa ada yang jadi liability. Kalau kamu tengok balik jadual ni yang cikgu buat kat sini ni, hasil belum terperoleh, dia adalah liability. Hasil belum terperoleh, dia adalah liability. Hasil belum terima, dia adalah aset. Belanja prabayar, dia adalah aset. Belanja belum bayar, dia adalah liability. Jadi kenapa ada yang jadi aset, kenapa ada yang jadi liability? Mungkin ada di segi nama yang kamu dah jelas. Contoh yang macam tu lah yang kamu duduk nampak sekarang ni. Terang-terang nama dia kan, belanja belum bayar. Keyword tu belum bayar. Kita tak bayar lagi kepada orang lain, bermaksud kita berhutang. Maka itu adalah kita punya liability. Itu kamu jelaskan. Jadi kalau tengok balik, tengok contoh yang last ni. So dalam penyata kedudukan kewangan, tadi cikgu dah terang yang belanja belum bayar. Belanja belum bayar dalam penyata kedudukan kewangan, dia menjadi liability. Atas keyword tu lah, atas keyword belum bayar tu. Belanja belum bayar ni kamu faham konsep dia sama macam
akaun belum bayar. Kita hutang dengan pihak luar. Bermaksud benda itu adalah kita punya liability. So dia jadi liability semasa sebab ni adalah hutang yang kurang daripada tempoh setahun, jangka pendek. Jadi kalau tengok di segi maksud, cikgu tulis kat bawah ni, belanja belum bayar adalah liability. Yang ni ya, cikgu baca ayat yang ni. Belanja belum bayar adalah liability semasa kerana kita belum membuat bayaran ke atas belanja yang telah kita gunakan. Itu sebab apa dia jadi liability lah. Kita belum membuat bayaran ke atas belanja yang telah kita gunakan. Okey, yang tu belanja belum bayar. Okey, kemudian tengok yang lain-lain. Okey, saya pun nak terang yang senang dulu. Yang nama yang kamu pernah tengok yang hampir-hampir sama sebenarnya, yang ada nama belum terima tu. Sebelum ni kamu belajar akaun belum terima, betul? Apa maksud akaun belum terima? Kamu jual barang kepada pelanggan tetapi pelanggan belum membayar duit kepada kamu, maka pelanggan tu kamu panggil akaun belum terima. Kamu dah belajar sebelum ni akaun belum terima akan masuk dalam aset semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Jadi konsep yang sama lah terpakai untuk hasil belum terima. Keyword dia kat situ, nama dia belum terima tu. So hasil belum terima pun dia adalah aset. So kita tengok balik dalam PKK ni. So kalau kita ada hasil belum terima, keyword dia kita ambil perkataan adalah belum terima tu. Dia mirip-mirip dengan akaun belum terima. Dia adalah aset semasa. Kenapa dia aset semasa? Dari segi maksud, hasil belum terima adalah aset semasa. Ni cikgu baca ayat ini lah. Jadi kamu tak tahu lah cikgu baca kat mana ni. Cikgu baca kat sini. Cikgu colour Ustaz. Itu. Okey, dah keluar colour kan? Okey, cikgu baca ayat tu sekarang ni. Hasil belum terima adalah aset semasa kerana kita mempunyai hak ke atas wang yang belum kita terima daripada penyediaan barang atau perkhidmatan yang telah disempurnakan. Maksudnya kita dah bagi barang kat pelanggan, kita dah bagi perkhidmatan kat pelanggan, tetapi pelanggan belum membuat bayaran kepada kita, maka kita sudah ada hak ke atas duit yang akan kita terima. Jadi hasil belum terima itu adalah kita punya aset sebab kita mempunyai hak ke atas wang tersebut. Boleh faham? Okay, yang tu hasil belum terima. Okay, yang ketiga kita tengok belanja prabayar. Okay, belanja prabayar kalau tengok sini dia adalah aset. Cikgu buat arrow tu dia menunjukkan kepada aset. Okay, kenapa dia aset? Okay, ni cikgu nak tanya kamu. Kamu duk bayar prepaid, kamu yang pakai phone prepaid, kamu bayar awal. Jadi kamu dah ada hak ke tak ada hak nak guna servis tu? Cikgu tanya kamu ni. Kamu pakai prepaid, kamu nak guna servis, kamu bayar awal. Bayar katakan RM50. Top up RM50 nak guna PDPR. Kamu ada hak dah nak guna kat atas servis tu. Kamu dah ada hak lah kan sebab kamu dah bayar. Walaupun kamu belum guna lagi, tapi kamu dah bayar, maksudnya kamu dah ada hak. Maka bayaran prepaid tu adalah aset kamu lah. Top up kamu tu adalah aset kamu. Kamu ada hak untuk menggunakan servis perkhidmatan telefon setelah kamu membuat bayaran prabayar tersebut. Itu adalah belanja prabayar. Dia adalah aset kamu sebab apa? Kamu sudah pun mempunyai hak. Kalau tengok ayat yang cikgu tulis ni, belanja prabayar. Okay, belanja prabayar. Saya cikgu tulis arrow ni, kita nak bincang ni belanja prabayar lah. Belanja prabayar adalah aset. Ni cikgu buat colour pula ni bagi nampak beza, cikgu buat colour kuning. Okey, cikgu duk colour dah, nampak colour dah keluar tu. Belanja prabayar adalah aset semasa kerana kita mempunyai hak ke atas item belanja yang sudah dibayar terlebih awal. Macam prepaid kamu lah, kamu bayar awal siap-siap. Guna tak lagi, tapi bayar dah. So maksudnya itu aset kita lah. Faham? Okey, kamu punya prabayar itu semua aset. Kamu dah mempunyai hak ke atas belanja yang kamu sudah bayar terlebih awal. Jadi belanja prabayar adalah aset semasa kepada sesebuah perniagaan. Okay, yang terakhir kita nak bincang pagi ni, hasil belum
terperoleh. Okay, kamu tengok yang tadi jadual ni cikgu buat tadi, hasil belum terperoleh dia adalah liability. Pasal apa dia jadi liability? Kalau tengok dari segi maksud tadi, yang rajah tepi ni, hasil belum terperoleh tu hasil tahun depan. Hasil tempoh akan datang, kita dapat awal. Tapi pasal apa dia jadi liability pula dah? Okay, tengok ayat yang cikgu tulis kat bawah ni. Okay, sekarang kita membincangkan tentang hasil belum terperoleh. Kenapa hasil belum terperoleh itu adalah liability kepada perniagaan? Tengok ayat yang bawah sekali. Yang cikgu color kuning tu, tajuk dia tu. Dia adalah liability kerana kita sudah menerima bayaran terlebih awal. Kita dapat bayaran tu awal. Kita dapat bayaran, menerima bayaran terlebih awal. Cikgu color warna hijau tu lah. Namun, kita masih belum menyediakan barang atau perkhidmatan kepada pelanggan. Sebab tu dia liability. Kita ni pula yang hutang kepada pelanggan kita. Pelanggan kita bayar duit awal. Nah, ambil duit aku bayar siap-siap. Tak apa, nanti cukup bulan hang bagi barang. Maksud macam itulah lebih kurang. Jadi, kita pula jadi hutang kepada pelanggan kita. Kita dapat duit dah awal-awal, hasil dah dapat dah duit. Tetapi kita belum lagi menyediakan barang ataupun perkhidmatan. So, kita hutang dari segi, kita perlu menyediakan barangan ataupun perkhidmatan ke atas hasil yang kita sudah terima terlebih awal. Sebab tu, hasil belum terperoleh, dia menjadi liability. Okey, boleh faham semua yang tu? So, hari ni cikgu dah ulang, dah ajak semula bagi faham maksud dulu part-part tu. Lepas ni, baru kita akan tengok semula dari segi penyediaan ledger. So, saya harap untuk pagi ni kamu dah faham lah siapa yang kena iktiraf, siapa yang tak perlu iktiraf, apa maksud iktiraf. Iktiraf bermaksud hasil dalam belanja itu ditambah. Apa maksud tidak diiktiraf, hasil dalam belanja itu ditolak. Okay, kemudian yang last kali, pasal apa dia tu jadi aset, pasal apa dia tu jadi liability. Okay, cikgu harap yang tu untuk hari ni kamu jelaskan dulu. So, nanti dengan harapan cikgu, bila kamu dah faham benda ni, bila kita buat ledger nanti ataupun catatan ledger dan sebagainya, kamu lebih nampak pasal apa kita nak buat catatan di sebelah debit ataupun di sebelah kredit dalam ledger-ledger yang berkenaan. Okeylah, jadi untuk kelas hari ni cikgu berhenti dekat ni.